Tahniah Okay. sebab berjaya keluar daripada zon serabut hari tu, dapat sale macam ni, okey lah tu. Alhamdulillah, memang orang kata Allah tolong kita. Sebabnya kalau tak ada pertolongan Allah pun benda ni pun takkan jadi juga kan. Assalamualaikum, Kak Masni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tuan. Sihat? Selamat sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat Hari Raya Tuan. Mazal batin. Okey, sama-sama kita. Apa dekat mana tu? Saya dekat rumah, nanti lepas Zohor baru masuk office. Alhamdulillah. Sebab dekat office internet dah bar sekejap. Sebabnya dah 2-3 bulan tak masuk office. Tak bayar bil untuk online. So lepas sebab ada coaching dengan tuan ni, baliklah sekejap. So nanti lepas Zohor settlekan semua payment semua hari ni budak-budak. So lepas Zohor saya masuk office lah. Okey, alhamdulillah. Kak, kita start dengan Win dulu insya-Allah. Okey, insya-Allah, alhamdulillah. Okey, kalau ikut yang masa bulan 5 itu hari yang kita punya coaching yang tak jadi tu, ada hantar dekat Fadilah. Kita punya win kan. Tu win yang lama lah. So untuk dalam masa seminggu 2 ni, win akak yang firstnya kita dapat orang kata dalam bulan-bulan raya ni, okey, dalam tempoh PKPB ni kita akak dapat first bantu family lah untuk hari raya kan, dengan semua masalah ekonomi masing-masing. Tapi alhamdulillah dengan orang kata kita punya sale bulan puasa sebulan tu, akak dapat bantu family, and then dapat bantu staff yang bekerja. So dapatlah kita bagi bonus sikit-sikit kat diorang sebab benda ni kita tak jangka. Kita kalau ikutkan start PKP tadi, dengan PKB yang awal tu memang kita dah target lah, memang tak akan keluar bonus lah untuk hari raya macam biasa-biasa. Tapi alhamdulillah rezeki Allah yang merancang benda ni. So dapatlah bagi sikit-sikit kat budak-budak ni walaupun taklah sebanyak macam biasa-biasa kan. Tu win akak yang pertama ya. Yang keduanya dapat orang kata akak dapat jumpa seorang ejen lepas raya ni dalam hari hari Isnin baru ni, jumpa seorang untuk produk frozen akak. Akak lepas raya ni memang wedding tak boleh jalan langsung kan. So alhamdulillah akak buat frozen food, and then hari Isnin yang lepas akak jumpa seorang ejen yang nak ambil produk akak sebab hari raya bulan puasa tu dia dah ambil sikit. Lepas tu agaknya sambutan okey semua, so dia continue dalam item yang besar lah. Maknanya untuk dalam minggu ni insya-Allah esok akak akan supply setiap produk tu dalam 60 bekas dululah. Itulah win akak lah dalam seminggu, orang kata dalam tempoh raya ni lah kan. Macam yang tu je lah yang setakat ni lah. Tadi Fadil ada kata akak punya masa, by the way sebelum kita masuk, macam mana kesihatan? Okey? Alhamdulillah banyak dah sangat okey. Dah okey dah okey sangat dah insya-Allah. Alhamdulillah. Hari tu macam teruk sangat kan masa tu. Ya. Itu hari dengan sakitnya, lepas tu dengan sakit kepala, stresnya, tapi alhamdulillah lah sebabnya akak ada ambil satu produk daripada Shaklee ni, sebabnya member-member yang pernah kena ni kan, diorang sarankan makan omega whatever semua tu, kita cuba makan. Alhamdulillah lah, adalah orang kata kesan dia lah tuan, tapi standard lah benda ni bila dah kena dia akan datang-datang juga, tapi so far kita boleh bertahan lah macam biasa jugalah diri kita. Betul. Okey.
apa yang sebab tadi saya dengar Fadil kata ada peningkatan dari sudut jualan. Yes. Untuk jualan masa bulan 4 itu hari memang betul-betul down habis lah. Akak pun tak pernah dapat sales sebanyak sebanyak apa orang kata sejumlah tu. Sejumlah tu sejak akak buat bisnes dalam 15K macam tu. Ya Allah, tak tahulah nak cakap. Tapi alhamdulillah lepas akak coaching dengan tuan itu hari, yang tuan bagi akak buat funnel semua, setiap bisnes akak kan, dalam bulan puasa kita ada empat bisnes yang kita buat. So alhamdulillah kita nampak peningkatan tu walaupun tak achieve yang seperti target kita lah. Kalau ikutkan funnel tu kita punya target dia 400 lebih lah yang macam akak letak target tu, tapi tak dapat lah. Cuma dapat dalam around dalam 260K lebih plus macam itulah. So untuk restoran tu memang alhamdulillah memang kita boleh dapat satu hari dalam 3 ke 4 ribu jualan kita lah. Kita jual maknanya kita minta daripada bukan produk kita sahaja, daripada orang-orang yang ada dekat sekitar restoran, siapa yang nak letak makanan-makanan diorang suruh letak kat tempat kita. Kita sebagai orang kata macam bazar Ramadan lah, kita buat macam tu kan. Walaupun seminggu sekali majlis pembandaran datang, polis datang kan. Tapi tak apalah, kita guna SOP, kita buat SOP yang diorang dah tentukan. So far alhamdulillah lah. Maknanya income kita tu tak lari lah daripada 3,000 lah. 3,000 ke 4, kadang-kadang 4 lebih. Tengok orang kata hari-hari itulah kan. Lepas tu yang macam kerepek ni memang untuk permulaan puasa tu memang kita orang buat delivery je. Kita tak buat post lah, tapi buat COD lah. Area KL Selangor, siapa yang order. So akak, kalau yang area Puchong, kita punya budak-budak kita yang akan hantar. Kalau yang luar daripada Puchong, kita guna Lalamove, Grab semualah. So far akak nampak, sebab akak pun tak pernah buat lagi macam guna delivery apa benda-benda macam ni. First time ni kita buat benda-benda macam ni. Alhamdulillah kita tengok sambutan memang ada. Sebab orang malas nak keluar kan. Semua telefon je. So kita kenakan charge delivery, contoh macam Lalamove. Kalau dari Puchong pergi ke Gombak sampai RM45 pun diorang sanggup. Benda tu diorang yang bayar. Kita tak ada tanggung apa-apa lah kan dari segi delivery semua tu. Alhamdulillah lah. Tapi cumanya bila start PKPB tu kan orang dah boleh keluar kan. Orang dah boleh keluar. So orang datang dekat kedai tu memang kita tak menjangka. Tapi produk pula tak ada. Sebab sebelum ni kita menghadkan produk. Kita takut yalah, biasalah dalam tempoh PKP orang tak datang apa semua, kita menghadkan pengeluaran. Tapi bila kita tengok dah start PKB ni, orang datang pun alhamdulillah memang ada setiap hari tu, memang ada setiap hari untuk kedai tu dalam 10,000, 12,000 dia punya cash masuk tu. So kita terpaksa buat apa ni lah, kena kerja overtime lah, terpaksa panggil balik semua staff yang kita dah cutikan. Diorang terpaksa datang kerja balik. Lepas tu terpaksa turun pergilah banyak, memang rushing lah dalam bulan puasa tu, kita cari stok semualah. Yang tu. Lepas tu yang macam pack food untuk permulaan puasa tu dia tak berapa sangat. Cumanya satu hari dalam 30 pack, 40 pack je akak buat untuk buka puasa. Tapi bila akak tengok macam tak mendatangkan hasil, bukan tak mendatangkan hasil, orang kata amount tu kita tak dapat banyak. So akak tukar menu. Akak buat nasi Arab. Buka puasa dengan nasi Arab, tapi kita tak buat setiap hari lah. Kita buat seminggu 3 kali nasi Arab tu. Mula kita buat nasi Arab ayam. Lepas tu saja je akak tukar kepada lamb shank yang peha kambing seketul-seketul tu. Akak tengok bila akak buat yang lamb shank tu, permintaan sekali kita buat lamb shank tu sampai 100 ketul, 130 ketul. So akak kata orang Malaysia ni kaya lagi. Harga lamb shank betul tuan. Lamb shank tu seketul RM30 tanpa nasi. Dia sahaja. So orang boleh beli. Tu akak kata. So bila akak tengok macam tu kan, akak kata terus kita orang ubah, kita buat set nasi Arab lamb shank. Akak pun tak sangka lah benda-benda macam ni kan.
walaupun orang kata dalam keadaan sukar-sukar kita nak cari duit apa semua, tapi bila kita usaha and then kita guna marketing online sikit, akak memang tak ada tak ada bayar FB Ads semua dalam bulan puasa. Cuma yang kerepek tu je lah yang akak buat. Yang lain memang akak tak ada buat. Ads bulan puasa, saya rasa lagi gila yang kambing tadi tu. Tapi yang ni memang akak tak buat. Malaysia, kena sembelih. Sebabnya satu, masa mula-mula akak buat tu, kita tak pakai FB Ads lah. Sebab kita tengok kita boleh dapat 100. Tapi hari yang kedua kita buat tu, stok tu tak ada pula. Sebabnya dah ramai orang buat kan. Benda tu mungkin orang dah, ramai orang lah kan. So nak dapatkan bahan mentah tu, tak ada. Dekat area Puchong tak ada. Akak kena keluar pergi beli dekat Kelang apa semua kan. So pada akak macam masa akak lah untuk dapatkan barang tu semua tu akak limit lah. Maknanya satu hari akak boleh keluar dalam 150 ketul. Macam tu lah. Itu je lah kaedah yang akak guna lah. So far tapi alhamdulillah lah rezeki yang Allah nak bagi tu kita tak jangka tuan. Mungkin sebabkan satunya kita dah memang ada nama. Yalah orang dah kenal kita kan. So bila kita produce setiap produk makanan tu orang pun tak ada orang kata macam berkira nak beli, takut beli dengan mahal, takut makanan tak sedap ke apa, sebab orang dah tahu memang kita dari segi kualiti tu memang kita jaga semua kan. So far memang alhamdulillah lah bila akak jual yang lamb shank tu yang benda tu kita teruskan sampai lepas raya ni sebab permintaan tu still ada. Ni pandangan saya. Nafsu itu dia bukan bulan puasa je. Betul. Dia sentiasa ada. Cuma bagaimana kita positionkan benda tu. Ya betul. Contoh kita macam ni, saya pun rasa nak makan kambing tu. Betul-betul. Nafsu itu dia orang kata nafsu makan tu lebih masa bulan puasa. Tak. Betul. Allah puasa macam ni. Waktu Allah ciptakan nafsu, Allah tanya nafsu, kau siapa, aku siapa? Nafsu kata, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Allah masuk dalam neraka. Keluar, Allah tanya lagi, kau siapa? Dia pun cakap, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Okay, fine. Masuk neraka lagi. Lepas tu, masuk kali ketiga neraka tu, Allah bakar nafsu plus puasakan nafsu. Jadi bila dia keluar daripada neraka, Allah tanya, siapa engkau? Baru dia kata, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Selepas dia puasa. Jadi Allah nafsu tu puasa. Bakar nafsu tu dan Allah slow downkan nafsu tu dengan puasa. Jadi masa kita puasa, kita nak makan lah. Tapi selepas puasa lagi nak makan. Memanglah betul lah. Cuma the way kita positionkan benda tu jadi lain sikit. Sekarang ni macam ni Kak. Dijangka ada 2.4 juta orang akan hilang pekerjaan. Betul, akak ada baca semalam, ada dekat ni lah blog lah. Hilang pekerjaan. So far sehingga hari ni dah 700,000 orang. 700,000. Okay. Jadi kalau kita kata dia ada pro and cons lah. The negative side dia adalah ekonomi kita is bad. Positive side adalah orang sedang nak cari sumber pendapatan tambahan. Ya, betul. Jadi kita boleh cari orang untuk jadi ejen kita. Kita bantu orang lain untuk dapat duit. Pada sama bisnes jalan. Itulah jadi, akak. Contoh, ni saya bagi contoh. Sekarang ni akak tak buat marketing guna Facebook Ads. Akak tak guna. Betul. In fact, akak boleh fokus operation je. No problem. Tapi biar ejen-ejen akak tu yang buat iklan. Marketing. Dia yang gila-gila buat marketing. Bila dapat duit, dia bagi pada akak. Macam tu. So, saya nampak, dia macam ni, simple je Kak. Saya punya prinsip dalam bisnes, bila benda tu jadi, kerja kita adalah double, triple upkan benda tu. Sebab akak kata, okay, fokus akak sekarang pergi ke frozen. Betul tak? Betul. Okay. Tapi akak kata sebelum ni frozen slow. Betul tak? Betul. Okay, logik akal dia,
Akak kata sebelum ni frozen slow. Akak pun selepas habis raya, akak nak pergi buat frozen. Logik tak? Padahal dah ada benda laju. Apa yang kita boleh belajar daripada nasi biryani akak tadi? Adalah, first kali akak buat, dia slow. Betul tak? Okey, betul. Lepas tu akak pun tukar pergi ayam. Betul tak? Betul. Lepas tu slow juga, lebih okey lah, slow kan. Lepas tu Boleh lah. pergi apa? Pergi Lamb kambing. shank. Kambing. Macam tu. What happened? Lepas tu jadi laju. Mm-mm. Oh, cerita dia bukan produk Kak. Cerita dia adalah keunikan produk itu. Betul. Kak faham tak? Faham. Jadi, produk frozen tu, dia akan jadi sama macam akak buat nasi biryani tadi. Untuk akak hit satu produk yang gila punya, akak kena buat test lagi. Faham maksud saya? Faham. Okey. Ini yang saya maksudkan begini. Dari sudut pandang akak, okeylah sebab akak dah berjaya jual nasi biryani tu. Kita tengok sudut pandang ejen pula. Ejen ni jadi ejen kita, dia akan setia dengan kita bila dia boleh buat jualan. Betul tak? Betul. Kalau dia pun susah nak buat jualan, macam mana? Dia tak ambil lah produk. Contoh akak buat katalah dalam akak punya persatuan ni ada serunding. Persatuan lain ataupun orang lain yang tak masuk persatuan akak pun ada serunding. Katakanlah harga dia lebih murah pada akak punya harga. Macam mana? Apa berlaku? Orang akan ambil yang lagi murah lah. Orang akan ambil lebih murah. Sebab tu saya kata macam ni. Sebab akak dah ada satu produk yang killer. Kita panggil killer lah senang cerita. Betul. Betul tak? Killer produk ni lah yang akak pairkan dengan ejen. Supaya ejen jadi seronok gila jual. Produk frozen itu jadi upsell kepada si ejen. Akak faham maksud saya? Oh, faham. Upsell dia. Produk dia macam ni. Dia akan akak pergi ke depan, contoh macam AirAsia, dia pergi ke depan dengan syarikat tambang murah. Orang tak nampak yang belakang ni. Yang belakang ni ada lagi produk dia. Ada hotel lah, ada taksi lah, ada apa-apa lah kan. Naik flight pula. Naik flight dia tu, dia upsell lagi. Beli Coca-Cola ke apa. Tapi semua ni produk orang semua yang dia upsell. Tapi kalau lah AirAsia tu tiba-tiba dia kata, okay, kita orang jual beverage, kita orang jual air coke juga. So orang akan cakap, sama je macam 7-Eleven. Tapi tak, kami jual kapal terbang. You all masuk, you all rasa kapal terbang kita orang, bestnya servis kita orang, yang ni ada. Yang ni ada juga. Hotel pun ada. You all pergi travel, tak ada SIM card. Okay, kita pun ada SIM card. Tapi kalau dia kata, perniagaan kami adalah perniagaan SIM card. Orang akan start compare dia dengan Digi. Orang akan start compare dia dengan benda lain. Faham maksud saya? Faham. Sebab our main focus as a business owner, kita memang nak gerakkan produk kita. Kalau boleh laju gila. Tapi soalannya siapa yang gerakkan barang kita supaya laju? Ejen. Betul. Ejen. Kalau ejen laju, kita punya produk laju. Soalannya kalau ejen kita jual, dia fight dengan orang lain, Allah, dia pun akan start. Kalau aku jual dia orang punya makanan, tempat lain pun jual benda sama tapi tempat lain bagi, katakanlah kalau aku boleh hit jualan dia bagi Mercedes. Kat sini tak ada Mercedes pun, dia hadiah bonus. Baik aku fight dekat sana. Kau faham maksud saya? Sebab faham. Keunikan tu dah tak ada dah. Maknanya produk kita tu dah ada keunikan kita sendiri, dah ada killer kita sendiri. So yang itu yang kita kedepankan. Maknanya benda yang lain tu sebagai upsell kita untuk menaikkan lagi kita punya income lah. Betul. Dia akan follow. I see. Memang first time lah akak belajar ejen lah apa benda ni dalam tempoh COVID ni lah, tempoh PKP ni. Sebab sebelum ni kita buat wedding mana ada kita pakai ejen apa semua kan. Kita jual direct macam tu. Sebab cara kita nak menarik hati ejen ni supaya dapat menjual produk kita. Macam mana cara dia? Okey, sebelum saya bagi tahu pada akak cara ejen dan sebagainya. Akak pernah dengar nasi air dingin tak? Nasi air dingin?
Pernah dengar? Oh, yang orang Kelantan jual dekat sini bawa naik kapal terbang tu. Iya Kak. I see. Okay. Russian dekat Kelantan Kak. Dia punya nasi tak mana-mana pergi Kak. Yelah tahu dekat sini pun banyak. Dekat Kelantan, saya duduk, sebab anak saya ni penggemar nombor 1 nasi belauk dia tu. Oh, okay. Nasi belauk, anak saya ni, dia akan makan, anak saya Akif, anak sulung saya, dia tak makan benda lain Kak. Dia tidak makan benda lain. Dia hanya akan makan nasi itu sahaja. Nasi lain dia tak makan. Benda lain dia tak makan. Dia hanya makan nasi itu, nasi kuning tu je. Dekat Kelantan Kak, saya boleh kata selang 1 kilo ke 2 kilo. Selang maksudnya katakanlah daripada Kota Baru pergi ke Pasir Putih. Katakanlah Kota Baru Pasir Putih, daripada Kota Baru pergi ke Pasir Putih, rumah saya ni 40 kilometer. Selang 2 ke 3 kilometer ada satu gerai. Tepi jalan jual nasi tu. Nasi yang sama? Nasi yang sama Kak, kilang yang sama, orang yang sama. Kalau akak ada masa, akak datang Kelantan, akak tengok. Dekat Kelantan, nasi air dingin dijual RM3 satu bungkus. Dia naik flight pergi KL, RM6 paling murah. Betul. Akak pernah beli tu hari dekat Puchong. RM6 apa? Dekat RM8. Akak kata apa? Akak kata. Akak bayangkan, dia fokus dia buat production je hari-hari. Maksudnya ejen dekat, Masya Allah, akak datang Kelantan kalau akak ada masa lah kan, datang tengok macam mana gerai dia kecil, gerai bodoh je Kak, gerai payung tu, tapi dia akan duduk tepi jalan, dia akan letak dalam tepi-tepi. Dia dah siap bungkus kan tuan, kan? Dia dah siap bungkus kan? Bungkus. Dia ada 2 fasa. Orang jual pagi, orang jual untuk malam. So, akak bayangkan, kalau saya nak makan nasi air dingin pagi, okey, pergi makan pagi. Boleh beli pagi. So, semua orang jual untuk pagi. Lepas tu tengah hari dah tak ada, habis dah. Lepas tu dia akan balik dalam pukul 6 petang untuk orang makan malam pula. Bila pergi dekat kampus, orang kepala otak nak makan nasi air dingin je. Lepas tu dia start evolve. Ada nasi dagang, ada nasi nasi kerabu. Kan? Tapi dia ada signature dekat depan. Signature dia ni orang lain tak boleh lawan. Nasi air dingin. Itu maksud saya. Kalau kita pergi, okey saya jual nasi kerabu. Orang cakap, alah nasi kerabu kat situ lagi murah kot. Kat situ lagi sedap kot. So dia pergi yang signature ni dulu. Kemudian yang lain follow. Sebab saya bagi tahu jujur, kedai depan rumah saya ni, saya adalah pelanggan tetap. Saya boleh kata 30 hari sebulan tu, 25 hari saya akan beli dekat situ lah untuk makan malam untuk anak saya. Dan sekali saya beli, saya takkan beli 1. Saya akan beli 2, 3. Untuk anak saya beli 2. Sebab apa? Makan malam untuk dia 1, pagi esok pun dia makan nasi tu juga. Saya panaskan. Dan untuk wife lagi, untuk anak lain lagi. Untuk seorang lagi. Tapi dia ada satu signature Kak. Signature dia orang tak boleh lawan. Tapi itulah macam mana kita nak cari ejen sebabnya akak itu hari ada jugalah tengok kelas Tuan Fadi punya coaching apa semua tentang ejen semua kan. Tapi sekarang ni akak ada tak orang yang nak jadi ejen akak sekarang? Yang untuk yang frozen ada, tapi yang untuk nasi Arab ni so far setakat ni sama je. So apa yang perlu akak buat untuk cari ejen, dia tak payah susah. Dia ada 3 jenis market. Market pertama dia panggil hot market. Market kedua adalah warm market. Market ketiga adalah cold market. Hot, warm dan cold. Hot ni apa? Hot ni adalah orang yang kawan kita, baik gila dengan kita, kenal kita luar dalam, kita kenal dia luar dalam. Right? Kita baik sangat dengan dia. Ni hot. Warm ni siapa? Warm ni kawan kita juga, yang kita kenal juga. Tapi dah lama sangat tak jumpa. Jauh sikit lah. Contoh kawan sekolah rendah dulu ke kan. Dah lama sangat tak jumpa. Masih kawan. Masih kenal. Cold market adalah orang yang tak kenal kita. Okay. Jadi bila akak nak start dengan ejen, jangan start dengan mereka. Akak pergi dulu dengan hot. Hot market dulu.
hot dengan warm. Warm tu pun pergi lepas hot habis. Oh. Maksudnya start dengan orang yang kita kenal. Awak nak start berniaga tak? Akak ajar dia macam mana nak berniaga kan. Akak ajar, akak buat live macam ni kan. Ajak orang ramai-ramai masuk dalam live, siapa yang nak start berniaga dengan akak, masuk dalam live ramai-ramai. Okey, hari ni akak nak share macam mana korang boleh tambah pendapatan jadi ejen kepada saya, kepada syarikat akak. Right? Okey, kita ada satu signature. Okey, produk. Okey, signature produk ni namanya sekian. Okey, you all boleh buat marketing, bagi tahu kepada hot market you all dulu. Akak ajar dia jual pada hot market dulu. Akak faham tak? Maksudnya Faham. dia kepada abang ipar, abang dia, kakak dia, abang ipar dia. Dia jual kepada orang yang terdekat dengan dia dulu. Bila dia dah start jual, dia dah dapat good feedback daripada customer dia, dia dah start dapat income, dia jadi gila tak kak? Betul, gila. Yalah, dah ada duit kan? Dia akan start bagi tahu kepada kawan warm market dia pula. Kawan-kawan dia pula warm market. Lepas tu dia pun banyak boleh dapat lah. Orang pun suka lah benda ni kan. Orang pun keep on bercakap. Orang pun bagi tahu kepada orang lain dan order dengan saya pula. So dia akan start, macam mana nak lagi banyak? Okay, guna Facebook Ads pula. So dia akan buat Facebook Ads. Kak faham? So kerja kita adalah cari dulu orang yang kita kenal, jayakan dia sampai dia berjaya buat jualan banyak. Bila dia berjaya buat jualan banyak, akak jadikan dia atau mereka yang berjaya ni sebagai testimoni untuk akak pun panggil lagi lebih ramai ejen-ejen untuk bersama dengan akak. Okay. Sampai satu level, akak tak payah dah coaching dia orang. Sebab apa? Orang yang berjaya ni akak bagi tahu direct kepada dia macam ni lah. Semua marketing ni aku serah pada kau pula buat ejen bawah kau. Kau build business ni, akak production, kau build business. Kak faham maksud saya? Faham. Tahniah sebab berjaya keluar daripada zon serabut hari tu, dapat sale macam ni, okey lah tu. Alhamdulillah, memang orang kata Allah tolong kita. Sebabnya kalau tak ada pertolongan Allah pun benda ni pun takkan jadi juga kan Tuan. Mungkin berkat doa daripada Tuan, berkat doa daripada kawan-kawan, keluarga semua kan. Sebab kalau nak fikir balik, sebabnya banyak komitmen yang kita kena jelaskan tu, yang kita rasa kita kena, nak tak nak kita kena fikir macam mana cara kita nak cari duit. Itu je. Cuma akak nampak alhamdulillah lah dalam dalam raya ni, macam akak berbuka office hari Isnin ni pun, macam hari ni pun dah ada juga office-office yang tanya untuk makan kecil-kecil lah dekat office ke kan. Tu akak layan lah dulu juga. Kalau sebelum ni kita layan 30 pack, 40 pack ke atas baru kita layan. Ni 15 pack pun kita layan je lah kan. Kena turun, kena orang kata ego kita semua kena turun balik semua kan. Kita kena cari, yang penting kena cari cash lah Tuan. Sebabnya dah biasa pegang cash kat tangan ni Tuan. Bila tak pegang cash, rasa sebab tak kena semuanya kan. Okay, alright, insyaAllah. Nanti apa-apa Fadil akan keep in touch dengan Kak. Boleh Tuan. Terima kasih banyak-banyak ilmu yang Tuan kongsi dengan akak hari ni. Serba sedikit memang banyak menyuntik semangat akak untuk akak fokus dekat untuk ejen ni lah. Sebab sebelum ni kita tak nampak cara kita nak buat, macam mana cara kita nak pilih ejen-ejen kita semua kan. So bila Tuan dah terangkan macam ni dekat akak dah nampak lah, dah buka sedikit jalan. Yang lain tu insyaAllah kita go through sikit-sikit. Kalau akak ada apa-apa masalah kan nanti akak akan touch dengan Fadil je lah. Dengan Fadil. Okay. Terima kasih banyak-banyak Tuan. Hari Raya. Okay, selamat Hari Raya. Waalaikumsalam Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi.